Untuk pengetahuan semua, pinjaman peribadi didefinisikan sebagai kemudahan pembiayaan kewangan dengan pembayaran balik pada jumlah yang tetap setiap bulan bagi satu tempoh yang telah ditetapkan. Daripada sudut Islam pula, ia merupakan manfaat sesuatu benda yang halal kepada orang lain dengan tidak menjejaskan atau merosakkan zat hakikat benda itu supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Hukum pinjaman peribadi adalah harus dan ia akan menjadi haram jika adanya unsur-unsur riba dan peminjam tak mampu membayarnya. Beban hutang adalah berat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, berhati-hatilah kamu dalam berhutang. Sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh itu, perbelanjaan majlis perkahwinan biasanya merupakan kos yang paling besar dalam sesuatu perkahwinan. Jika anda tidak mampu membuat majlis yang besar dan mewah, buatlah sekadar kemampuan anda sahaja. Jangan melebihi kemampuan sehingga menyebabkan anda terpaksa berhutang dan mengambil masa yang bertahun-tahun untuk menyelesaikan baki pinjaman tersebut. Dia nak kahwin, tak ada duit. Kemudian pula takkan nak puasa sama. Kalau kita tengah belajar sekalipun, kalau berasa keperluan kahwin itu mendesak, maka kahwinlah. Faham? Dah tak ada duit, kahwin bukan dengan duit. Kahwin bila dah akad dengan hutang. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Mu nak buat mahal-mahal nak buat benda, tak ada pitih, tapi nak kahwin mahal-mahal. Nak kerja khani je sekolah, nak pakai Nissan GTR. Nak kerja tukang kebun je, nak beli Porsche sebih saja 6,000. Nak tak mampu lah tu, pakailah Kelisa. Nak biar mampu, maka kalau kita nak, carilah orang yang padang dengan kita. Hukum berhutang secara umumnya adalah harus. Ia boleh menjadi haram jika pinjaman tersebut mempunyai unsur riba. Nasihat saya, jika terpaksa untuk membuat pinjaman bank, pilihlah bank yang mempunyai pinjaman Islamik kerana mereka biasanya melantik panel syariah yang berautoriti. Selain daripada mengamalkan konsep Bai' Al-Inah, sesetengah bank Islam menggunakan prinsip murabahah syariah melalui tawarruk untuk pembiayaan peribadi. Murabahah adalah jenis jualan di mana komoditi itu dijual dengan harga tunai atau tertunda. Tawarruk pula merujuk kepada pembelian aset dengan harga tertunda dan kemudian menjualnya dengan pihak ketiga untuk mendapatkan wang tunai. InsyaAllah anda akan terhindar daripada riba kerana ianya dipantau oleh panel syariah bank tersebut. Terdapat pelbagai pinjaman yang berusulkan syariah seperti pinjaman peribadi Islamic Maybank, pinjaman peribadi I Hong Leong Islamic, pinjaman peribadi I Swasta Bank Rakyat dan sebagainya. Larangan riba ini telah jelas dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan surah Al-Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Namun, jika tiada pilihan lain, elakkan untuk berhutang dengan pihak bank. Lebih baik meminjam daripada kaum kerabat, saudara atau ahli keluarga terlebih dahulu. Ini kerana meminjam dengan keluarga atau saudara biasanya adalah lebih mudah urusannya dan boleh bertolak ansur dalam urusan pembayaran balik hutang tersebut. Apa pandangan mengenai pinjaman peribadi yang jelas ada riba untuk dibuat belanja perkahwinan yang ramai orang buat sekarang? Kalau okey, saya nak buat juga. Pinjam nak menikah tapi pinjaman hutang tu ada riba. Tak boleh nak menikah pun tapi sah nikah. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita menikah dengan duit yang haram, sah nikah. Nampak? Itulah pandangan jumhur ulama. Belanja mas kahwin ni dia bukan syarat sah nikah. Bukan rukun nikah. Tak ada kena-mengena dengan rukun nikah dan syarat sah nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita dapat simpulkan di sini bahawa hukum berhutang pada asalnya ialah harus dan dibolehkan untuk semua perkara, termasuklah kos untuk membiayai perkahwinan. Jadi kita sebagai individu Muslim, kita mestilah memilih pinjaman yang mematuhi syariah Islam. Saya amat berharap sebelum kita semua membuat pinjaman,
kita perlulah menitik beratkan setiap aspek, termasuklah diri kita sendiri. Sama ada kita mampu bayar semula ataupun tidak pinjaman itu. Fikirkan.